Atuk adalah orang yang paling rapat denganku apabila tibanya Ramadan. Atuklah yang mengajakku berbuka bersama, tarawih bersama dan mengaji bersama di bulan ini. Ramadan menjadi lebih bermakna bersama Atuk. Aku belajar banyak benda di bulan Ramadan dengan belai dan tunjuk ajar Atuk. Namun, semuanya berubah apabila Atuk mencapai usia yang lebih tua. Atuk semakin kurus, semakin bongkok dan perlahan berjalan. Atuk sukar untuk tidur dan mudah untuk lapar. Atuk selalu marah-marah. Hampir semua benda tidak kena. Cara berpakaianku, Atuk marah. Aku ke mana-mana, semua tersekat dan Atuk larang. Aku sering dibanding-bandingkan dengan abangku yang kononnya selalu ada di dekatnya sehingga membuatkan aku terasa. Sedangkan aku yang selalu mandikan Atuk, hantar makanan dan teman Atuk untuk berbuka dan tidur di sebelah Atuk. Hari demi hari, semakin banyak dibanding dan dimarah. Hampir semua benda tidak kena. Diri aku sudah merasa semakin rimas untuk teman dan tolong Atuk. Aku cuba untuk mengelak apabila Atuk panggil dan mendahulukan orang lain untuk membantu Atuk. Aku cuba untuk berpura-pura tidur apabila Atuk panggil di tengah malam. Sedangkan aku sendiri perasan, namun disebabkan malas dan rimas, aku terus tidur tanpa memedulikannya. Aku sibuk dengan telefon dan melakukan hal-hal lain dan membiarkan Atuk sendiri di tempat rehatnya. Tiap kali sahur maupun berbuka, aku semakin jarang menemaninya, apatah lagi membawanya untuk tarawih bersama, manakala Atuk sudah tidak larat. Semua perkara yang aku lakukan ini sedikit pun aku lakukan tanpa rasa bersalah. Terkadang aku rasa terpaksa dan tidak ikhlas untuk memandikan Atuk, teman Atuk dan membantu Atuk ke mana-mana yang Atuk mahukan. Apabila Atuk suka tidur pada waktu malam, dia akan selalu mewujudkanku untuk menemaninya. Dan itu bukan satu perkara yang aku buat secara ikhlas seperti dahulu lagi. Malahan sebagai satu perkara yang aku anggap mengganggu tidurku dan membuatkan aku rimas. Mungkin Atuk telah pun perasan dan terasa dengan tingkah lakuku yang tidak sama seperti dahulu. Atuk selalu mengungkapkan, nanti Atuk tiada, kamu menyesal. Dan ungkapan itu hanya sekadar pada pandanganku sebagai perangai Atuk yang selalu berfikir berlebihan terhadap dirinya. Hari semakin berlalu sehingga tiba Ramadan berikutnya. Semua ahli keluargaku berkumpul bersama. Seperti biasa, Atuk tidak larat untuk berpuasa. Maka dari itu, aku tidak kejut Atuk untuk bersahur bersama. Dan kebiasaannya, selepas sahur, aku sendiri akan kejutkan Atuk dan menghantar makanan kepadanya untuk sarapan paginya. Setelah sahur, aku pun keluar sebentar untuk mengambil udara pagi. Pada waktu itu, suasana persekitaran semakin sunyi. Angin bertiup dengan tenang dan halus menyambut ketibaan satu Ramadan yang mulia. Aku masuk kembali dan menghantar makanan ke tempat Atuk. Apabila melihat Atuk terbaring dengan lena dan nyenyak, aku mula hairan dan agak sedikit takut apabila melihat dada Atuk yang seolah-olah tidak menarik dan menghembus nafasnya. Perlahan-lahan aku duduk di sebelah Atuk dan cuba merasa nadi di lehernya. Alangkah beremang dan sayunya hati apabila merasa tengkuk Atuk yang sejuk tidak seperti kebiasaannya. Aku seolah-olah berada di dunia lain, seolah-olah bunyi-bunyian dunia terhenti seketika. Aku terdiam dan terpaku sehingga tidak tahu apa harus aku lakukan. Aku berasa sangat sedih dan bersalah dalam diri. Aku tidak dapat ungkapkan betapa sedihnya dan beremangnya bulu romaku di saat pemergian Atuk di permulaan Ramadan ini. Aku memeluk Atuk dengan erat dan berkata, "Betul Atuk kata, aku akan menyesal bila Atuk tiada. Atuk, bangunlah. Atuk kan mahu berbuka dengan abang hari ini. Atuk." Sambil menangis teresa-esa, aku berkata sambil mencium dahinya, "Ampunkan abang ya Atuk.